Dan seterusnya kita masuk kepada cabaran membangunkan brand. Dalam cabaran membangunkan brand ni ada beberapa cabaran yang perlu dilihat lah. Dan dia mungkin banyak cabaran, tapi cabaran inilah yang diungkapkan oleh penulis yang kerana hasil berdasarkan hasil kajian dan juga hasil pencambahan idea di kalangan mereka. Yang pertamanya adalah kita melihat cabaran membangunkan brand ini merupakan cabaran yang sama seperti mana kita nak mengekalkan produk dan servis dalam bisnes kita lah. Yang paling penting cabaran membangunkan brand ini bagaimana kita nak pastikan bahawa customer itu terus loyal, terus setia kepada kita dan terus membeli, membuat repeat sale dan terus menyebarkan kebaikan produk servis kita kepada pelanggan-pelanggan lain, kawan-kawannya yang lain. Itu yang antara cara introductionnya. Yang pertama ialah cabaran yang dinyatakanlah cabaran pertumbuhan dan juga perkembangan brand. Itu cabaran pertama yang setiap usahawan, tak kira bisnes kecil ke bisnes besar, mereka hadapi perkara itu. Yang pertamanya, apakah cabaran dalam pertumbuhan dan pengembangan brand ini? Yang pertama kat situ kita boleh melihat bahawa perubahan pasaran. Kita pun perasan kan, sebelum COVID, selepas COVID, lain kedudukan pasaran dia. Kewangan pembeli kita sebelum COVID dengan kewangan pembeli kita selepas COVID lain. Cara pembeli kita membayar sebelum COVID dengan cara pembeli kita membayar selepas COVID lain. Lain situasi, lain keadaannya. Itu maknanya perubahan-perubahan pasaran ini juga akan mengganggu, memberi cabaran yang besar kepada pertumbuhan dan juga perkembangan dari sudut perkembangan brand dan juga perkembangan bisnes lah. Itu yang pertama dalam konsep pertumbuhan perkembangan brand. Yang keduanya adalah kos biaya, kos yang melibatkan bahan mentah, kos yang nak mengeluarkan produk, kos yang nak memajukan servis itu akan kita dapati semakin tinggi. Kenapa? Sebab kita akan berhadapan dengan kos-kos semasa yang sentiasa naik macam sekarang lah. Apabila naiknya dikatakan gaji pekerja, dia akan menyebabkan kos biaya itu pada produk itu akan semakin mahal. Sebab apa? Naiknya gaji akan berarti naiknya juga caruman KUSP, naiknya juga caruman perkeso dan juga naik juga caruman SIP. Dan bila naiknya gaji, secara automatiknya segala produk-produk bahan mentah yang berkaitan dengan kegunaan manusia juga akan naik. Sebab apa? Masing-masing ada pekerja masing-masing, kos makin meningkat. So kos itu dibagi balik pada pasaran, so dia akan jadi macam domino effect tu, berkembang. So end user, apa yang duduk di end user, dia akan faham, dia akan menerima segala bebanan kenaikan, sama ada banyak ataupun sikit lah. Itu kos biaya. Bagi kita bisnes kecil, kita berhadapi situasi itu. Macam sekarang lah, isu telur sebelum ni. Bagi industri yang terlibat dengan proses-proses menggunakan telur sebagai mentah, kos akan naik. Menyebabkan, yelah, kalau jual mahal, keadaan brand tu macam mana, kan? Keadaan produk kita macam mana. Dan sekarang ni macam isu-isu beras sebagainya. Kalau kos itu naik, dia akan naik, menyebabkan memberi satu cabaran yang besar bagi mereka nak membangunkan brand, nak mengembangkan brand, sebab brand itu akan melekat pada produk itu akan bergerak serasi dengan brand. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kematangan pasaran yang berubah. Pasaran ini dia akan sentiasa berubah. Sebab tu kita dalam bisnes kecil kita akan perasan bahawa pasaran akan melalui kematangan dia dan akan berubah. Setiap produk kita pun dari life cycle produk kan. Lama-lama tu produk yang hampir sama banyak keluar, menyebabkan pengguna-pengguna akan memberikan peluang pada pengguna untuk membuat pemilihan. Mereka akan ada banyak pemilihan, menyebabkan kita boleh melihat bahawa pasaran akan menjadi matang dan akan berubah. Itu yang dikatakan. Dan juga mood pelanggan juga akan berubah. Sebab apa? Kita boleh tengok pelanggan ini dia bukan dalam age yang sama. Kadang-kadang pelanggan ini dia sentiasa membesar. Setiap tahun akan bertambah age-nya kan. So dia akan semakin tua. So mood itu akan sentiasa berubah berdasarkan dukungan dari sudut umurnya.